Sisipan informasi Jejak Madani. Jabatan Perikanan menerima peruntukan sebanyak RM6.5 juta daripada Kerajaan Pusat bagi menjayakan program pembangunan dan pemantauan tukun tiruan di perairan Semenanjung dan Sabah untuk tempoh 2021 hingga 2023. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, untuk tahun ini sebanyak RM1.5 juta telah disediakan oleh pihaknya untuk melabuhkan 57 unit tukun tiruan menghalang pukat tunda konservasi di 5 negeri membabitkan perairan Terengganu, Kelantan, Johor, Kedah dan Selangor. Katanya setiap negeri akan memperoleh kira-kira RM360,000 dengan bilangan tukun tiruan bergantung kepada proses perolehan sebut harga yang dibuat. Sebenarnya kami memperuntukkan tukun ini khususnya untuk perairan Pantai Timur dan Johor Timur serta utara Pantai Barat kerana perairan kita luas dan di situ sekaligus sebagai usaha untuk tingkatkan stok populasi ikan kita. Adnan berkata di Terengganu, Jabatan Perikanan telah memperuntukkan RM360,000 pada tahun ini bagi melabuhkan 12 unit tukun tiruan iaitu masing-masing 6 di perairan Batu Buruk dan perairan Pulau Kapas. Katanya hasil pelabuhan tukun ini akan membantu menangani isu kekurangan sumber perikanan dan pendapatan nelayan setempat serta dijangka akan memberikan manfaat kepada 8,635 orang nelayan di negeri ini. Sementara itu, Azman berkata kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah penting dalam menjamin keberhasilan ekonomi sektor perikanan, terutamanya di Terengganu yang mempunyai zon ekonomi eksklusif seluas 87 km persegi. Katanya, saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang setiap tahun salurkan antara RM250,000 ke RM300,000 kepada Terengganu untuk melabuhkan tukun tiruan. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Ning Azmini Ahmad berkata, kos pemasangan sistem solar kini turun dengan ketara sejak tercetusnya perang di Ukraine. Dalam masa sama, beliau berkata harga tenaga berasaskan bahan api fosil telah melonjak. Katanya hari ini selepas tercetus perang di Ukraine, kita dapati sebenarnya teknologi telah menjadi lebih murah. Seperti mana berlaku kepada teknologi telefon pintar yang semakin murah, harga solar juga telah menurun dengan ketara. Pada masa sama, harga bahan api fosil telah melonjak. Ini adalah kerana kita tidak perlu import teknologi seperti solar ini. Sedangkan arang batu perlu kita import dan gas juga perlu kita bersaing untuk dapatkan harga berpatutan. Jelasnya cara ini memberi kelebihan kepada Malaysia untuk beralih kepada penggunaan tenaga yang baru yang lebih menyeluruh. Beliau juga yakin strategi yang sudah digariskan oleh kerajaan akan dapat dipenuhi seterusnya mencapai sasaran penggunaan 70% tenaga baru pada masa akan datang. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji, Datuk Razali Muhammad Shah menyarankan Malaysia perlu memperbanyakkan lagi penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Jeddah dalam usaha menyokong sasaran untuk negara menjadi hub umrah yang menghimpunkan jemaah dari seluruh dunia, khususnya di rantau Asia. Beliau berkata langkah itu amat perlu memandangkan ketika ini jumlah penerbangan terus ke Jeddah oleh syarikat penerbangan sedia ada kalanya tidak mencukupi walaupun untuk penduduk tempatan. Katanya sebab itu penerbangan terus ke Jeddah atau penerbangan transit ke negara-negara Timur Tengah perlu diperbanyakkan bagi menggalakkan kedatangan jemaah umrah ke negara-negara serantau. Razali berkata ketika ini hanya terdapat beberapa syarikat penerbangan yang mempunyai perkhidmatan berkenaan, antaranya Malaysia Airlines, AirAsia dan Batik Air. Bagaimanapun katanya tiket penerbangan yang ditawarkan adalah kurang berbanding permintaan memandangkan beliau mendakwa wujudnya kartel umrah yang didakwa membolot tiket penerbangan, membabitkan pakej umrah dan haji di negara ini. Katanya ini berlaku apabila sebahagian besar jumlah tiket yang ditawarkan syarikat penerbangan dibolot beberapa syarikat besar atau pihak ketiga sehingga menyebabkan kenaikan harga tiket yang melambung tinggi. Baru-baru ini, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong Kin Sing berkata, kementeriannya berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub umrah dengan mempromosikan program itu negara tumpuan seperti China, Korea, Jepun, Thailand, Filipina dan Indonesia. Kin Sing dipetik berkata objektif program itu bukan sahaja demi memberi manfaat dari sudut pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga bertujuan mempromosi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang membangun dan berdaya saing selaras konsep Malaysia Madani. Razali turut melahirkan keyakinan cadangan berkenaan yang akan diterajui Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Fidaus Akbahan mampu direalisasikan dengan baik
menerusi libat urus dengan pemain industri bagi mendapatkan pelbagai input dan cadangan bernas. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus industri kebangsaan bagi sektor pembuatan yang akan dilancarkan pada September 2023 boleh memanfaatkan perniagaan hijau yang semakin berkembang di Asia Tenggara, dianggarkan bernilai $200 bilion menjelang 2030. Beliau berkata rangka kerja itu terdiri daripada 4 komponen utama iaitu standard, sokongan dan insentif kewangan, pembinaan kapasiti dan mekanisme pasaran. Beliau berkata rangka kerja itu bertujuan menggalakkan sektor pembuatan menerima amanan ESG dengan menyediakan garis panduan dan pemboleh yang jelas untuk syarikat, termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Tengku Zafrul mengalu-alukan institusi kewangan untuk mempertimbang memperuntukkan sumber kepada industri, pengilang dan pengeksport dalam bidang antaranya penyahkarbonan sektoral, mobiliti elektrik, tenaga hidrogen, penangkapan karbon berskala besar, penggunaan dan penyimpanan dan infrastruktur hijau. Menurutnya, hanya apabila terdapat usaha bersepadu awam swasta, barulah sesebuah negara boleh menggerakkan pembiayaan atau modal yang serius ke arah penyahkarbonan ekonomi secara berkesan dan mencapai agenda ESG sambil menyokong pertubuhan secara meluas. Katanya, kita boleh dan mesti cuba mengubah kesan perubahan iklim yang berpotensi membawa malapetaka ke atas Malaysia. Untuk itu, saya amat berharap industri kewangan Malaysia akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk meningkatkan usaha bersama ini dengan menjadi lebih berani dan agresif dalam pembiayaan dan pelaburan ESG, terutamanya untuk PKS dalam rantaian nilai pembuatan, pelaburan dan perdagangan kita. Tengku Zafrul berkata, MITI menyedari cabaran utama yang dihadapi PKS dalam menerima ESG iaitu isu kos, kerumitan dan kapasiti serta keutamaan bersaing. Sementara itu, Tengku Zafrul berkata adalah penting untuk menyediakan akses pasaran kepada PKS, terutamanya daripada institusi kewangan, supaya PKS bersedia untuk memenuhi piawaian ESG yang telah ditetapkan dalam industri tertentu. Bagi memastikan PKS mendapat bantuan yang mereka perlukan, beliau berkata MITI akan mengadakan pelbagai sesi penglibatan dengan institusi kewangan. Beliau menambah, sebaik saja dasar karbon negara dimuktamadkan dan diluluskan oleh Kabinet dalam masa terdekat, agensi dan syarikat kerajaan lain kemudian boleh merangka langkah seterusnya berdasarkan Pelan Hala 7 selaras dengan sasaran mencapai pelepasan gas rumah hijau bersifat sifar seawal 2050. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, sejumlah 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara menyatakan mereka bersetuju dengan konsep Malaysia Madani. Menurutnya, hasil kaji selidik Jabatan Penerangan kira-kira 5 bulan lalu mendapati 68.1% responden menyatakan bahawa mereka memahami konsep berkenaan. Katanya ini adalah petanda positif. Di pihak kementerian kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang berhormat Senator berkatakan tadi, sekadar retorik. Ini memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila dalam kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata slogan atau konsep. Alhamdulillah pada waktu ini hasil ekonomi dan pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat. Fahmi berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad yang ingin tahu sejauh mana hasil usaha kerajaan bagi menyebarkan informasi serta kefahaman kepada rakyat mengenai konsep Malaysia Madani. Sementara itu, beliau berkata pelbagai program sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui jabatan serta agensi termasuk Kita Madani, Jalinan Insan Wahana Aspirasi, Hebahan Info on Wheels dan Persembahan Edutainment. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, hebahan melalui media sosial dan digital turut dilaksanakan membabitkan perkongsian maklumat infografik dan videografik daripada pelbagai kementerian dan agensi-agensi kerajaan menerusi platform media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Beliau berkata penerapan mesej dan informasi mengenai konsep Malaysia Madani akan dilaksanakan secara berterusan supaya seluruh rakyat dapat memahami dan menghayati semangatnya dan seterusnya bersama-sama mengangkat semula martabat negara di pesada dunia. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq akan mencadangkan kerangka pendidikan menyeluruh dan membangunkan pelan pendidikan baharu dengan mengambil kira faktor global dan dasar dalam pembentukan karakter warga negara. Beliau berkata pembangunan pelan pendidikan baharu antaranya akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan latihan kompetensi guru dan kebolehpasaran individu dalam bidang pekerjaan dalam dan luar negara. Jelas beliau, kementerian kini sedang menilai pencapaian pelan pembangunan pendidikan Malaysia hingga 2025 dan telah memulakan perancangan libat urus
serta sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. Katanya, KPM menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang akan menerajui perancangan, hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baru. Perancangan ini akan menjadikan pendidikan manusiawi ke arah Malaysia Madani, termasuk menjadikan anak yang baik lagi cerdik dalam pembentukan karamah insaniah serta pendidikan karakter sebagai tunjang dalam kesinambungan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ahli Parlimen Nimbung Tebal itu menambah PPPM 2013 hingga 2025 yang kini berada di gelombang ketiga telah menunjukkan pencapaian positif termasuk enrolment di peringkat menengah atas meningkat daripada 77.96% kepada 89.97% pada 2023.